Waktu ibadah Sabat yang diberkati telah tiba. Hari ini, saya akan belajar firman Tuhan yang bertajuk Hari Penghakiman bersama dengan anda. Hari Penghakiman biasanya dinyatakan sebagai Doomsday dalam bahasa Inggeris. Sekiranya mencari makna kamus yang dijelaskan dari sudut lain, dinyatakan sebagai hari yang takdir kita ditentukan. Hari penghakiman terakhir dapat dilihat sebagai hari semua takdir manusia akan ditentukan. Sesetengah orang akan dilemparkan ke dalam api neraka yang kekal, sementara yang lain akan memerintah bersama Tuhan di syurga buat selama-lamanya. Hari yang takdir itu ditentukan adalah Doomsday. Dalam erti kata lain, itulah hari penghakiman terakhir. Alkitab mencatatkan bahawa Tuhan menghakimi dan menjatuhkan hukuman setiap orang mengikut perbuatan yang telah dia lakukan pada masa lalu. Hari ini, sambil melihat kandungan yang berkaitan dengan penghakiman di dalam Alkitab, saya berharap bahawa kita dapat membetulkan sikap iman dalam mengikuti jalan iman. Kebanyakan orang yang tidak menyelesaikan perlumbaan sehingga akhir semasa berjalan jalan iman melupakan hakikat bahawa akan ada penghakiman terakhir. Mereka menganalisis bagaimana mereka dapat memperoleh kepuasan atau kegembiraan sendiri dalam setiap situasi mereka. Dan jika sangkaan mereka tidak dicapai, mereka akan mengabaikan iman. Akhirnya, meninggalkan kebenaran dan melupakan Tuhan. Sebab itulah Nabi Yesaya berkata, orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus. Kalian semua, di mahkamah dunia ini, ada plaintif dan defendan. Ketika menghakimi seseorang, hakim menyelidikinya melalui tindakan dan perbuatannya. Walaupun jenayah dia berat, hakim menyelidiki sama ada dia melakukannya dalam situasi munasabah ataupun dia melakukan perbuatan jahat itu kerana pada dasarnya dia mempunyai sifat jahat. Setelah menyelidiki ini satu demi satu, hakim menjatuhkan penghakiman muktamad. Begitu juga dengan hari penghakiman rohani kita. Pada hari penghakiman rohani, Tuhan ialah hakim kita. Bukankah telah dikatakan bahawa Tuhan akan menulis perincian tentang kehidupan harian kita dan tentang bagaimana kita menjalani kehidupan iman di dalam pokok Tuhan? Saya berharap agar kita semua akan dibenarkan memasuki kerajaan syurga ketika kita menghadap Tuhan pada hari penghakiman. Marilah melihat firman di dalam buku Wahyu, bab 14 ayat 7. Dan dia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Tuhan dan muliakanlah dia, kerana telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua matahari. Telah dilaporkan dalam berita bahawa lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia dijangkiti akibat coronavirus pada tahun lalu. Walaupun jumlah jangkitan terus merebak sekarang, kita belum tahu lagi bila situasi COVID-19 akan berhenti. Ramai orang sedang mati kerana itu. Sudah tentu, pelbagai ubatan sedang dikembangkan dan vaksin yang menghalangnya juga dibuat. Melalui ini, ramai orang, bahkan orang yang tidak percaya pun mengatakan hari penghakiman yang dikatakan oleh Alkitab dan agama Kristian itu akan tiba tidak lama lagi, bukan? Kalian semua, dunia ini tidak akan kekal seperti sekarang. Suatu hari, kita semua perlu meninggalkan dunia ini. Akan ada masanya kita meninggalkan dunia ini. Tetapi hari penghakiman yang seluruh alam semesta menghadapi pada masa yang sama pun pasti akan tiba. Kita mesti ingat ini. Sekiranya kita tidak mengingati hal-hal ini, kita terus mengalihkan pandangan kita pada hal-hal yang berdosa. Lalu kita akan jatuh ke dalam kehidupan yang membenarkan dan merasionalisasi tindakan atau perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan.
Buku Ibrani bab 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Tuhan mengatakan sejelasnya bahawa akan ada penghakiman. Semua firman Alkitab adalah firman kebenaran. Kebenaran mengandungi makna adalah benar. Seperti firman ini, kita mesti ingat bahawa hari penghakiman pasti akan tiba secara individu dan keseluruhan. Doomsday bermaksud hari yang takdir kita ditentukan. Anda mahu takdir yang ditentukan dalam cara apa? Takdir untuk menikmati kehidupan kekal dan kebahagiaan bersama Tuhan selama-lamanya sebagai imamat diraja di syurga. Anda mahu takdir anda akan ditentukan seperti ini, bukan? Jika begitu, anda perlu bertindak sewajarnya. Anda ingin pergi ke syurga dalam hati. Tetapi jika tindakan anda bertentangan dengan hati, dapatkah anda memperoleh hasil yang anda inginkan? Semua aspek kehidupan kita mesti diselaraskan dengan Tuhan dan syurga. Kerana kita ialah pengembara di dunia ini yang datang dan pergi, bukan? Baru-baru ini, ada beberapa orang yang telah meninggalkan dunia ini setelah menikmati kehidupan yang panjang. Mereka sangat bertenaga ketika mereka masih muda. Walaupun begitu, jika Tuhan panggil, mereka harus pergi, bukan? Bagi orang yang tidak bersedia, panggilan Tuhan akan berlaku secara tiba-tiba. Setelah seseorang mati, mereka akan menghadapi penghakiman. Seperti Lazarus, akan ada orang yang merasa terhibur di pangkuan Tuhan. Juga, akan ada orang seperti orang kaya yang pergi ke neraka dan meminta, celupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Ketika mendengar gubah berfikir, hari itu akan tiba tidak lama lagi. Tetapi sebaik sahaja keluar dari gereja, jatuh ke dunia nyata dan melakukan kebodohan. Kita harus menjadi orang yang dapat diakui di syurga, dan bukannya di dunia ini, bukan? Ini kerana Alkitab menulis bahawa dunia ini adalah tempat bagi pengembara yang datang dan pergi, bukan? Syurga ialah tempat yang akan kita hidup selama-lamanya. Tuhan akan menentukan sama ada mengampuni semua dosa masa lalu kita atau menerapkan dosa itu sebagaimana adanya. Hari penghakiman itu pasti akan tiba. Jadi, kita mesti bersedia untuk masa itu. Dikatakan bahawa hari itu pasti akan tiba. Sebab itulah Alkitab berkata bahawa kita mesti bersedia untuk menghadap takhta pengadilan Tuhan. Marilah membuka buku Roma bab 14. Bab 14 ayat 10. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Tuhan. Tidak kira siapa, kita semua akan menghadapi takhta pengadilan Tuhan. Menghadapi takhta pengadilan bermaksud berdiri di hadapan takhta penghakiman. Tiada orang yang akan berdiri di hadapan takhta penghakiman tanpa dosa. Kita akan berdiri di hadapan takhta penghakiman kerana kita semua pendosa. Pada waktu itu, Dia akan memberikan keputusan tidak bersalah atas semua dosa yang kita lakukan pada masa lalu. Aku telah memberikan kamu masa 60 atau 70 tahun. Tetapi kamu tidak berpaling dari dosamu atau bertaubat. Tuhan akan menerapkan dosa itu dan menjatuhkan hukuman neraka abadi. Ayat 11. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Tuhan. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi bertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Tuhan. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahawa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahawa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Apabila Rasul Paulus menulis semua firman ini kepada orang Rom, dia berkata, jangan lupa bahawa kita akan menghadap takhta pengadilan Tuhan. Dari saat kita melupakannya dalam kehidupan iman,
Mudah bagi kita untuk diikat oleh perkara duniawi ataupun dipimpin oleh godaan dosa. Hari kita akan menghadap takhta penghakiman Tuhan itu pasti akan tiba. Kepada orang yang dibuang ke bumi setelah berdosa di syurga, Tuhan telah memberitakan Injil Perjanjian Baru. Dia telah memberikan semua manusia peluang dan masa untuk bertaubat. Setelah mendengarnya, ada orang yang menolak dan ada yang bertindak. Pada hari penghakiman terakhir, apabila takdir kita akhirnya akan ditentukan, saya berharap agar keputusan yang membolehkan kita semua pergi ke syurga. Marilah melihat pukul 1 Timotius bab 5 ayat 24. Dosa beberapa orang menyolok, seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata. Dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Semuanya akan ditentukan dalam cara ini pada hari penghakiman Tuhan. Perbuatan baik dan jahat akan dinyatakan. Seperti yang tertulis di dalam pukul 1 Timotius bab 5 dan pukul Roma. Alkitab menyedarkan kita fakta bahawa semua perbuatan kita akan dinyatakan di hadapan Tuhan. Marilah teruskan dengan pukul 2 Petrus bab 3. 2 Petrus bab 3 ayat 6. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Bukankah ini bermaksud bahawa semuanya akan digunakan dalam kehendak Tuhan pada hari penghakiman? Dikatakan bahawa Tuhan sekarang memeliharanya untuk hari penghakiman. Melalui catatan Alkitab seperti ini, kita dapat berfikir bahawa akan ada hari penghakiman global dan hari penghakiman individu. Agar kita semua akan didapati tak bercela dan tak bernoda apabila berdiri di hadapan Tuhan pada hari penghakiman. Marilah kita berusaha dalam kehidupan iman kita. Seterusnya, marilah membuka buku Matius bab 25. Bab 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka, seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapaku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Terimalah kerajaan, iaitu kerajaan syurga, yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Maksudnya, di syurga, dapatkanlah semua yang kamu mahukan, apa yang tidak dapat kamu miliki di bumi, dan lakukan apa sahaja yang kamu ingin lakukan. Tuhan berkata ini kepada mereka yang di sebelah kanannya. Ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk siapa? Kamu telah melakukannya untuk aku." Tuhan akan menulis tindakan kita terhadap saudara-saudari di dalam mata dan hati mereka. Perkara itu mungkin berfungsi untuk membantu kita atau menentang kita. Kerana apa sahaja yang telah kita lakukan,
akan didedahkan pada hari penghakiman. Inilah perkara yang sangat penting. Marilah sentiasa memahatkan ajaran ini pada hati kita. Apabila kita selalu memperlakukan saudara-saudari kita dan semua orang di sekeliling kita dengan hati seperti itu, kita akan dapat menjadi cahaya dan garam dunia, bukan? Tuhan akan mengenali kita sebagai orang yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Jika begitu, bukankah Dia akan mengurniakan lebih banyak berkat dan ganjaran? Marilah teruskan dengan ayat 41. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Kalian semua, hari yang takdir kita ditentukan itu semakin dekat. Bagaimana takdir kita akan ditentukan? Ini bergantung pada tindakan, sikap, dan pemikiran harian kita dalam kehidupan iman kita. Semua perkara ini akan terkumpul dan tidak akan hilang. Jika perbuatan hari ini tidak baik di mata Tuhan, ia akan tercatat sebagaimana adanya. Sebab itulah Dia telah berkata, "Aku akan melakukan pembalasan menurut perbuatan setiap orang. Aku akan menghakimi." Kalian semua, tolong jangan lupa hal ini. Apabila perkara ini berlaku dalam kehidupan iman saya berasa paling sedih. Ribuan tahun dahulu, Tuhan telah meramalkan bahawa akan ada penghakiman. Tetapi ada kalanya kita mengabaikan ramalan ini dan melakukan perkara yang tidak sesuai dengannya. Kita harus berhati-hati. Menurut buku Matius bab 25, apabila Yesus datang dalam kemuliaannya dengan semua malaikat, Dia akan menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Dia akan memberi berkat kepada mereka yang di sebelah kanannya dan hukuman api kekal kepada mereka yang di sebelah kirinya. Ada peraturan, ketetapan, dan hukum yang telah Tuhan katakan kepada kita untuk mengikut. Tuhan sedang melihat sama ada kita mempraktikannya kepada saudara-saudari dan jiran kita atau tidak, sementara kita hidup di bumi ini. Apabila Tuhan berkata kepada Abraham, "Persembahkanlah Ishak di Gunung Moria sebagai korban bakaran," Dia terus melihat iman Abraham. Ketika Abraham mentaati kehendaknya tanpa sungutan, Tuhan menyelamatkan Ishak. Dan akhirnya, memberikan berkat yang lebih besar kepada Abraham, bukan? Sekarang, kita juga menghadapi banyak keadaan yang berbeza. Dalam apa jua keadaan pun, kita tidak harus memilih jalan yang membawa kita ke neraka. Janganlah fikir, ini tidak akan menjadi masalah. Apakah jalan yang membimbing kita ke syurga dalam keadaan ini? Saya harap anda dan saya dapat memilih jalan itu. Marilah melihat firman buku Pengkhotbah bab 3 ayat 15. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Tuhan mencari yang sudah lalu. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Ayat 17. Berkatalah aku dalam hati, Tuhan akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tuhan akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Orang benar akan bertindak seperti orang benar, dan orang jahat juga akan bertindak seperti orang jahat. Jika perbuatan harian itu terkumpul, semuanya akan menjadi bahan yang dapat dirujuk oleh Tuhan pada hari penghakiman. Kita telah dibuang ke bumi ini setelah berdosa di syurga. Jadi roh kita ditakdirkan mati, bukan? Walaupun kita dihantar ke neraka,
kita tidak boleh menyuarakan bantahan. Namun, ada orang yang terus kehilangan peluang ini, walaupun Tuhan telah memberikan kita peluang untuk bertaubat selama hidup ini. Kita tidak harus kehilangannya. Marilah kita teruskan dengan buku Wahyu, bab 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Di sini juga dicatatkan bahawa orang mati dihakimi. Mereka dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Menurut perbuatannya, kalian semua, walaupun dari saat ini, marilah cepat berubah. Adalah terbaik untuk berubah dari saat kita menyedarinya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Fikirkanlah tentang hari penghakiman. Kita telah ditakdirkan untuk pergi ke tempat penderitaan selamanya. Seperti yang tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dahulu, kita semua ialah pendosa yang tidak ada pilihan selain pergi ke sana. Tetapi Tuhan memberikan kita peluang sekali lagi. Tuhan telah membuka pintu peluang sekali lagi. Walaupun begitu, sekiranya kita terus hidup dalam pemikiran dan semangat jahat yang kita miliki pada masa lalu, kita tidak ada pilihan selain pergi ke api neraka yang kekal. Kerana kita manusia, kita boleh melakukan perkara-perkara ini, bukan? Kita boleh melakukan dosa seperti itu, betul? Janganlah membenarkan atau merasionalisasi perbuatan anda seperti ini. Kita telah ditakdirkan mati setelah berdosa di syurga dan dibuang ke bumi ini. Tetapi Tuhan memberikan kita peluang sekali lagi. Jika kita melepaskan peluang ini, tidak akan ada peluang lain buat selama-lamanya. Sebab itulah Alkitab mengatakan bahawa jika kita pergi ke jalan yang Tuhan tidak mahukan, sesudah memperoleh kebenaran perjanjian baru, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Marilah melihat buku Ibrani bab 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Dia ada cara untuk menghapus dosa itu. Jika kita berkata, kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Tuhan menjadi pendusta. Ini dijelaskan dengan teliti di dalam buku 1 Yohanes. Kita dibuang ke bumi setelah melakukan dosa di syurga. Jadi, semasa hidup di bumi ini, kita harus menjalani kehidupan pertaubatan. Bumi ini bukan tempat untuk menilai seperti orang ini lebih baik atau orang itu lebih teruk. Ini adalah tempat hanya untuk bertaubat. Sebab itulah Tuhan menyuruh kita merendahkan diri dan saling melayani, bukan? Mengapa Tuhan memberikan ajaran itu? Seseorang mungkin berfikir bahawa sekiranya kita ialah anak-anak Tuhan, kita mesti menjadi lebih tinggi, baik dan hebat daripada orang lain. Namun, dari saat kita menerima kebenaran Tuhan, Dia membimbing kita ke kedudukan yang lebih rendah, agar kita akan dapat melayani orang lain lebih banyak. Ini kerana kita menyadari semakin banyak bahawa kita adalah orang yang seharusnya tidak sombong atau angkuh. Kalian semua, itulah jalan kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi, perjanjian baru berkata, rendahkanlah diri terhadap satu sama lain. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Marilah melihat firman bab 10 ayat 26 sekali lagi. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan, apa? Akan penghakiman. Selepas itu, hanya penghakiman dan hukuman Tuhan yang tinggal.
Tidak ada lagi ruang untuk kegembiraan atau harapan apapun. Orang di dunia ini hidup tanpa mengetahui hal ini. Sebab itulah mereka mahu dilayani sebagai orang yang lebih tinggi daripada yang lain dalam cara dunia ini. Orang yang ingin dilayani ialah orang yang tidak tahu mengapa kita datang ke bumi ini dari syurga. Mereka tidak berkelayakan untuk menerima kebenaran perjanjian baru. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak anak Tuhan, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeli benar, kalau jatuh ke dalam tangan Tuhan yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh kerana kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tuntunan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bahagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bahagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahawa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, kerana besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Tuhan, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tak apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kalian semua, manusia dilahirkan di bumi ini, dan hidup seolah-olah mereka, tanpa merebut kekuasaan, dan mengambil semua perkara di dunia ini. Namun, kita hidup mengetahui mengapa kita berada di sini. Oleh itu, sebagai orang yang mengetahuinya, kita harus memilih jalan kehidupan. Kita mesti ingat bahawa akan ada penghakiman. Sehingga hari penghakiman itu, kita mesti terus memperbaiki iman dan mengisi kekurangan kita. Ketika kehidupan iman kita menjadi sempurna dengan melakukan ini, Tuhan akan memuji kita. Kamu telah lakukan yang terbaik. Kemudian, Dia akan menerima kita sebagai warga negara syurga. Kita tidak harus menjauhkan diri dari Tuhan lagi. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Dalam masa yang kita miliki di bumi ini, menurut ajaran bapa dan ibu, marilah kita semua mengikuti mereka ke mana sahaja mereka pergi, dengan hati yang taat. Orang yang mengikuti ke mana sahaja ialah orang yang akan diselamatkan. Bukankah Tuhan mengatakan bahawa ketaatan lebih menyenangkan Dia daripada ribuan korban sembelihan? Suatu masa dahulu, ada satu pasangan tua yang mempunyai anak lelaki tunggal. Walaupun dia telah pun menjadi dewasa, dia tidak mahu mencari wang atau berkahwin dan hanya bermain-main setiap hari. Bapa berkata kepada dia, kerana kamu hanya bermain-main, aku tidak akan meninggalkan sesen pun daripada hartaku. Jika kamu ingin mewarisi perniagaan keluarga, carilah wang kamu sendiri dan bawanya. Setelah melihatnya, aku akan memutuskan sama ada meninggalkan warisan atau tidak. Ibunya yang sedang mendengar kata-kata ini, memberikan sejumlah wang kepada dia, kerana jelas bahawa dia akan pulang setelah bermain-main. Ibunya berkata, menenangkan hati ayahmu dengan mengatakan, saya mendapat upah hari ini. Jadi dia menghabiskan sepanjang hari dengan bermain-main di pasar dan rumah kawan. Kemudian, dia pulang ke rumah ketika matahari terbenam. Bapanya berkata, adakah kamu mendapat upah hari ini? Ya, saya mendapat upah sedikit sambil menghulurkan wang itu. Bapanya mengambil wang anaknya dan membuangnya ke dalam perapian. Anak itu hanya memandang kosong wang itu. Sudah pasti kamu mendapatkan wang ini bukan dengan usaha sendiri. Hal yang sama berlaku pada keesokan harinya. Ibu memberikan wang kepada anaknya secara diam-diam. Hari itu juga, bapanya membuang semua wang yang dibawanya ke dalam perapian.
Anak itu hanya memandang kosong wang itu. Suatu hari, dia akhirnya mendapatkan wang dengan usahanya sendiri. Untuk mendapatkan upah, dia membelah kayu api dan memikul bau di air beberapa kali. Adalah sangat susah untuk mendapatkan upah. Hari itu juga, dia menghulurkan wang itu kepada bapaknya. Saya mendapat upah ini. Hari ini juga, kamu pasti telah mendapatkan wang ini daripada ibumu. Bukan wang yang kamu peroleh dengan bekerja. Lalu dia membuangnya ke dalam perapian. Anak itu terkejut dan cuba mengambil wang keluar dengan menggerakkan kayu api di dalam perapian yang terbakar. Melihat ini, bapa segera mengenalinya dan berkata, "Wang hari ini pasti kamu perolehi melalui kerja keras." Bahkan manusia pun dapat mengetahui dengan segera sama ada dia bekerja keras untuk mendapatkan wang itu atau memperolehnya dengan mudah. Adakah Tuhan tidak tahu semua dosa dan kesalahan kita? Penulis Alkitab menulis bahawa Tuhan menghakimi kita menurut perbuatan kita. Juga, Yesus sendiri datang ke bumi ini dan memberitahu kita semua kandungan tentang hari penghakiman terakhir. Apa yang kamu lakukan kepada orang yang paling kecil, sebenarnya kamu melakukannya kepadaku. Jadi, dengan berbuat demikian, bersihkanlah dosa yang telah kamu lakukan di syurga. Hari ini, marilah memahatkan firman ini pada hati kita sekali lagi, supaya kita akan didapati benar pada hari penghakiman. Saya berharap agar semua anak Sion dapat kembali ke tanah air syurgawi dan memulihkan kemuliaan yang kita nikmati pada masa lalu itu buat selama-lamanya. Kehidupan manusia terlalu singkat. Walaupun seseorang masih muda, tidak boleh membanggakan mudanya. Kerana masa muda itu akan hilang dalam sekelip mata. Lakukanlah yang terbaik, agar kamu akan didapati tak bernoda apabila berdiri di hadapan Tuhan pada hari yang takdir kamu akan ditentukan. Alkitab dan para Nabi terus menekankan hal itu. Orang yang ingin kembali ke tanah air abadi, yaitu syurga, harus ingat bahawa akan ada hari penghakiman terakhir dan melihat kembali kehidupan seharian sendiri. Dan bertanya kepada diri sendiri, adakah sehari yang saya telah jalani ini menurut iman atau menurut pemikiran yang dipimpin oleh dunia? Saya meminta sekali lagi agar anda akan dapat mempersiapkan diri untuk syurga dalam masa yang anda miliki. Mengharapkan anda menerima banyak rahmat melalui firman ini. Saya menamatkan khutbah hari ini. Sekian, terima kasih.